Syirah, mungkin ramai penonton di luar tertunggu-tunggu apakah sebenarnya topik yang akan kita bincangkan hari ini. Itu dia. Apakah yang topik kita hari ini? Topik kita hari ini adalah bertudung tetapi seksi. Dan mungkin Syirah, perubahan masa dan juga fashion melihatkan lebih ramai wanita bertudung berbanding dahulu yang kurang pendedahan. Namun ada kalanya transformasi fashion ini juga turut mempengaruhi wanita dalam bergaya, tidak kiralah sama ada yang bertudung maupun tidak seperti kita ini kan. Dan terdapat pelbagai fashion tudung yang turut menjadi kegilaan ramai antara mereka di luar sana. Kalau Syirah pernah ingat satu ketika dahulu artis-artis turut menjadi idola kepada mereka tudung-tudung fashion ni. Ada satu ketika di Jalan Tukar Peraman tu banyak yang menjual tudung fashion ala-ala Wardina lah, Ikin lah, Era Fazira, macam-macam jenis tudung. Dan namun kita bukanlah orang yang arif untuk membicarakan tentang topik ini kerana kami juga masih mempelajari tentang seluk belok dan juga cara pemakaian yang sebenar. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dan berkongsi pengalaman tentang apakah itu sebenarnya gaya pemakaian sesuai dan juga untuk kita orang kata jadikan pedoman bersama-sama. Dan kita telah pun membawakan beberapa orang tetamu di studio untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita bertudung tetapi seksi ni. Tapi sebentar lagi baru kita akan kenalkan. Sebelum itu kita saksikan dulu bingkisan yang telah pun disediakan. Silakan. Wanita dan fashion sememangnya tidak dapat dipisahkan. Justru, ramai wanita yang bertudung juga tetap mengikuti peredaran semasa dengan bergaya mengikut fashion busana muslimah. Namun ledakan fashion dari Barat dan Timur Tengah yang kini menjadi fenomena buat mereka yang bertudung juga membuatkan ramai yang bertudung lupa akan garis panduan sebenar berfashion mengikut yang telah ditetapkan oleh syarak. Meskipun bertudung, namun berpakaian ketat dan menjolok mata masih lagi menjadi pilihan. Bertudung tetapi seksi, wajarkah? Itulah yang akan dibincangkan dalam diskusi di studio. Kembali lagi dalam Wanita hari ini dan seperti yang saya war-warkan di awal tadi, kita telah membawakan 4 orang tetamu di studio kita pada hari ini untuk membincangkan tentang bertudung tetapi seksi. Dan kita ada daripada di sebelah kiri saya kenalkan Ustaz Hazlin. Selamat datang Ustaz. Dan Puan Norizan Arifin, seorang editor majalah Nur. Dan mungkin Fiza nak kenalkan? Di sebelah Fiza yang cantik manis ni, kita bersama dengan Heliza, seorang penyanyi dan juga pelakon yang cukup popular saya rasa di kalangan penonton wanita hari ini. Dan juga pereka fashion yang sedang meningkat naik, Hazwani Osman, yang juga baru saja memenangi anugerah pereka yang berjaya ke London. Anugerah pilihan juri. Dan mungkin kita nak tanya dengan Ustaz dulu lah kan. Pendapat Ustaz sendiri tentang konsep bertudung ni sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara kita dan penonton di rumah. Alhamdulillah, segmen tajuk kita ini bersesuaian sangatlah dengan keadaan dan kedudukan kita dalam sebagai orang Timur atau sebagai seorang yang beragama Islam, contohlah. Yang mana konsep bertudung ini sebenarnya ini adalah merupakan asasnya tuntutan daripada agama Islam itu sendiri, itu agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak sebagai seorang individu yang beragama, maka tudung ini adalah digalak ataupun diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang beretika dan beragama. Itu antara dia lah. Pastinya ini antara juga topik yang sama-sama kita jadikan pengajaran bukan saja untuk penonton, malah untuk diri kita sendiri juga. Betul. Dan mungkin kita tanya juga kepada Puan Izan sendirilah sebagai editor majalah Muslimah pertama di Malaysia yang banyak berkongsi pengalaman dan juga fashion-fashion terkini tentang busana muslimah ini. Bagaimana saja majalah Nur meletakkan garis panduan terhadap berfashion ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih pada wanita hari ini kerana menjemput saya untuk kita sama-sama berbincang topik yang sangat bagus saya rasakan pada hari ini. Dan sebagaimana yang kita semua tahu, majalah Nur memang satu-satunya wanita untuk muslimah berkerjaya dan fashion muslimah itu antara segmen utama dalam majalah Nur. Okey, bila ditanya tentang garis panduan dalam majalah Nur ini, saya selaku editor memang bertanggungjawab secara keseluruhannya dalam pembikinan majalah ini. Jadi saya menetapkan beberapa garis panduan, misalnya pemilihan pakaian tu untuk kita siarkan dalam majalah. Sebab bagi saya, selain kita menerbitkan majalah untuk pembaca, saya sebenarnya berdakwah juga. Saya dan tim berdakwah juga. Jadi kita seboleh mungkin kita memilih pakaian yang sesuai dengan imej muslimah, iaitu sopan dan anggun.
Okey, kalau nak bercerita pasal fashion memang luas ya. Macam-macam fashion kita tengok sekarang sebab kita tengok muslimah punya fashion ni sekarang in. Macam-macam style kita tengok. Tapi sebagai muslimah kita kena bijak memilih, bijak menapis. Memang fashion macam-macam, tapi kalau kita faham asas bertudung itu bagaimana, insya-Allah kita punya pilihan akan tepat. Dan mungkin bagi Hazwani sendiri selaku seorang preker fashion, apa pendapat Hazwani sendiri tentang orang kata pemakaian tudung, gaya tudung sekarang ni dengan pakaian sesuai? Sebagai designer susah tak juga nak orang kata menyuai padankan ke? Okey, sebenarnya tak susah pun sebab kita sebagai designer preker fashion di Malaysia ni memang semestinya harus ada kemahiran untuk mereka pakaian-pakaian yang sopan. Sebab kalau kita lihat pun masyarakat Malaysia, tak kira lah Islam ke, Cina ke ataupun India ke, semuanya memiliki gaya yang sopan. Kita diharuskan untuk menerapkan nilai kesopanan dalam, tak kira dalam fashion ke ataupun personality masing-masing kan. Jadi saya rasa tak ada masalah bagi preker fashion di Malaysia sebab kita memang sudah sedia peka dengan keadaan ni. Dan mungkin Azwani juga boleh komen tentang setiap kali apa yang direka ataupun dikeluarkan oleh seorang preker fashion tu, ia pastinya diikuti oleh ramai mereka di luar sana. Jadi sebelum melakarkan sesuatu konsep ataupun desain baju tu, ada tak sebarang garis panduan yang diikut terutama sekali bagi mereka bentuk busana muslimah ni? Okey, bagi mereka bentuk mereka pakaian busana muslimah ni, kita kena seharusnya ada garis-garis panduan yang harus diikutlah. Seperti macam tidak terlalu mengikut potongan badan sangat, and then bahagian-bahagian yang harus ditutup seharusnya kita tutup, dan dari segi pemilihan warna juga memainkan peranan lah sebab kita tak boleh ambil color-color yang menonjol terlalu menarik perhatian kan. Sebenarnya turut diambil perhatian dan mungkin Haliza sebagai artis yang juga turut menjadi ikutan ni, dan orang kata sekarang ni juga ramai artis yang dah bertudung, tapi Haliza dikatakan antara yang bertudung tetapi masih lagi orang kata menutup aurat dan mengekalkan imej-imej yang dikehendaki. Macam mana tu? Macam mana boleh maintain tu? Macam mana boleh maintain? Dia ada beberapa analogi. Saya bagi dua analogi. Pertamanya, kalau kita lihat belian ataupun cincin emas yang berharga, kita bungkus elok-elok, kita simpan di dalam peti kunci peti itu kan. Sama juga dengan wanita sendiri pun saya rasa adalah perhiasan yang memang mahal yang perlu ditutupi. Dan ini nasihat untuk diri saya sendiri jugalah. Apapun dalam pemilihan pakaian kita, kalau bertudung mestilah menutupi seperti Hazwani cakap juga, menutupi apa yang perlu dan tidak ketat kan. Dan satu lagi analogi dia seperti begini. Kita memakai topi keledar untuk mengelakkan daripada kecelakaan berlaku di jalan raya kan. Dan sama juga dengan kita memakai tudung ni untuk mengelakkan daripada kita pergi ke jalan-jalan maksiat. Tetapi kalau kita pakai tudung, baju ketat ataupun terdedah, dia akan mendorong juga ke arah zina, betul Ustaz? Okey, mungkin Ustaz boleh juga terus komen tentang tadi Ustaz memang kata inilah satu kewajipan, membenar ini adalah satu kewajipan. Namun arus perubahan masa dan zaman dengan perubahan fashion yang pelbagai ni meletakkan pelbagai jenis gaya tudung. Contohnya tudung tu lebih kepada fashion berbanding daripada tanggungjawab ataupun kewajipan yang harus dipakai, kerana ramai sekarang ni Ustaz yang memakai tudung dengan pelbagai gaya. Mungkin Ustaz boleh komen sikit. Terima kasih. Begini, setiap perintah itu dia tidak boleh dihilangkan dengan keadaan zaman ataupun waktu, sebab ini perintah. So bila perintah, contoh macam yang Liza sebut tadilah, cantik juga kalau segi, dan juga terima kasih designer kita yang boleh memikirkan. Dan alhamdulillah sekarang ni macam Anwar sebut tadi kan, antara asas utama ialah pemakaian muslimah, kerana sudah menjadi satu fashion kepada setiap orang mesti memakai tudung. Sebab memang dari segi kualiti apa benda barang sekalipun, contoh orang mungkin buat gurauan, dia kata kalau botol kicap ada tudung gitu. TV juga ada tudung.
Ular pun ada tudung. Ular tudung lah ya. Maknanya apa salahnya dari sudut mungkin Fiza kalau insya-Allah lah mungkin benda ni tak saya. Ada Muslimah Liza bagi contoh yang boleh memberikan ataupun sahabat designer kita boleh mikirkan apa kesesuaian pakaian tudung kepada dunia wanita pada hari ini. Kerana kerja atau kerjaya profession whatever yang dia buat tidak membataskan kepada pemakaian. Yang penting pakaian itu adalah menurut kepada apa diperintahkan sebagai seorang individu yang beragama dengan agama Allah Subhanahu taala. Dan mungkin juga pakaian ini disebar dakwahkan dia akan menyebabkan orang yang bukan Melayu, orang yang bukan Islam kan turut berminat. Yang kedua menjaga kualiti rambut sebagai contoh. Dan tengok hari ini pun iklan pun